Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita duduk di hadapan Kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton-penonton yang menyaksikan kita pada hari ini, tanggal Selasa 26 Oktober 2021, dan bahang ataupun suasana sambutan Maulidur Rasul itu masih lagi dalam jiwa kita, masih lagi dalam keadaan segar dan terus berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan pada hari ini sidang penonton, kita bakal mengupas tentang pengajian hadis seperti biasa. Setiap Selasa, pengajian hadis kita bawakan kepada penonton-penonton semua yang mana tentang topik bunuh diri khianati amanah. Bagaimana kupasan dan perbincangan dan hadis yang bakal kita kupas pada pagi ini, kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua seketika nanti bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz pada hari ini. Baik, dan seperti biasa untuk untuk membuat pertanyaan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677, ataupun mungkin ada penonton pada pagi ini yang tak berkesempatan melihat di Kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ boleh lihat secara langsung di Facebook dan juga boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah poster yang tertera. Dan mungkin kadang-kadang ada penonton-penonton yang dia salah tanya, dia silap tanya, dia bertanyakan soalan di bawah live itu, maka kita tak sempat nak ambil di situ, maka bertanya soalan di bawah poster, maka di situlah tempat yang kita akan ambil soalan-soalan dari penonton-penonton semua. Baik, dan pada hari ini kita bakal bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subihi yang bersama dengan kita untuk menjawab persoalan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. Selamat datang. Lama tak bersama dengan Ustaz. Kan? Hari ni selalu berkenaan dengan topik akidah, tapi hari ni kita pengajian hadis berkenaan dengan bunuh diri khianat amanah. Dan sebelum saya berikan kepada Ustaz untuk pembukaan, mungkin ada penonton-penonton yang sedikit salah faham di dalam topik ataupun perbincangan kita pada hari ini. Hari ini kita membawakan satu topik, bunuh diri dan juga khianat amanah. Dia dalam satu ruang lingkup yang sama, topik yang sama kita bincangkan, dan ada penonton-penonton yang dia bahagikan pada dua Ustaz. Dia kata, oh tajuk hari ni ada dua, bunuh diri satu, khianat amanah satu. Tapi sebenarnya dalam satu tajuk yang sama dan mungkin ada kekeliruan di situ. Tak apa, Ustaz akan berikan pencerahan di dalam mukadimah kita sebentar sahaja lagi. Saya serahkan kepada Ustaz untuk pembukaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Thumma amma ba'd. Terima kasih dan hadirin. Seterusnya kepada seluruh kru-kru yang ada di dalam rancangan program kita pada pagi ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada seluruh teman-teman dan rakan-rakan para penonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nafahatir rahmah, titisan-titisan dan helaian-helaian rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini dapat memberikan kepada kita sedikit pencerahan dan memberikan suatu motivasi kepada kita dalam kita menangani cabaran-cabaran dan ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Topik yang kita nak bicarakan pada pagi ini adalah perkara yang berkaitan tentang suatu amanah yang begitu penting Allah kurniakan kepada kita, iaitu amanah nyawa. Dan sebab itu di dalam kaedah para ulama telah membuat kesimpulan dengan berdasarkan ayat
di dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk mencurahkan rahmat ke seluruh alam ini, termasuklah khusus kepada makhluk yang namanya manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai khalifah pentadbir muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu untuk dijaga dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam yang disebut dengan kulliyatul hams. Ada 5 perkara utama dan asas di dalam agama Islam itu sendiri. Yang pertama iaitulah hifzuddin. Islam mengajar pada kita agar kita menjaga agama Islam itu sendiri dalam hidup. Yang kedua iaitulah hifzul an-nafs. Kita memelihara nyawa kita. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita membunuh tanpa hak, hatta termasuk membunuh diri kita. Kerana nyawa yang ada dalam kehidupan kita ini adalah pemberian sementara daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Islam diturunkan adalah untuk menjaga akan akal kita agar tidak sewenang-wenangnya kita merosakkan akal kita sehingga akhirnya kita tidak sedar akan apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Justru daripada itu minum arak diharamkan, antara puncanya kerana ia memabukkan dan menghilangkan akal. Dan kemudian diikuti dengan memelihara akan harta, hifzul mal. Islam diturunkan adalah untuk memelihara harta yang ada, dan seterusnya adalah hifzul an-nasl, nak memelihara keturunan ataupun marwah. Dalam kehidupan sebagai seorang Islam, justru itu disyariatkan tentang pernikahan di dalam Islam. Salah satu di antara 5 perkara tersebut adalah untuk memelihara nyawa kita, dan di dalam surah An-Nisa pada ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Saya nak ambil di hujung daripada ayat ke-29 surah An-Nisa itu, Allah menyebut kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu membunuh akan diri kamu, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kamu itu Maha Penyayang. Artinya Allah telah memberitahu dan mengingatkan kepada kita dalam hidup ini, jangan semudah-mudahnya kita memberikan ruang kepada kita untuk kita mempermudahkan diri kita ini dibunuh dengan sewenang-wenangnya. Islam mengharamkan kepada kita untuk melakukan perbuatan tersebut kerana anggota yang ada pada diri kita ini adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara mukadimahnya saya nak mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat daripada Imam At-Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan fiha abada wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada wa man taradda fi jabalin faqatala nafsah fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, lantas besinya itu berada di tangannya dan ia mencucuk akan dirinya dengan besi tersebut pada perutnya, fi nari jahannam, begitulah yang akan berlaku nanti pada neraka jahannam. Allah pulangkan ataupun jadikan semula keadaan dia semasa matinya itu, dan ditunjukkan semasa berada dalam neraka dia akan menggunakan besinya untuk menusuk perutnya ketika itu. Itulah kaedah dia membunuh semasa berada di dunia. Dan barang siapa yang meminum racun, lantas nanti pada hari kiamat kelak semasa berada dalam neraka itu, dia juga akan meminum racun tersebut dalam neraka jahannam. Wal'iyazubillah, hadis tersebut Rasulullah mengatakan khalidan mukhallada, dia akan berada kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa man taradda min jabal, barang siapa yang melontarkan dirinya daripada tempat yang tinggi, dalam hadis ini menyebut daripada bukit, nanti pada hari kiamat kelak begitulah yang akan berlaku ketika berada di dalam neraka. Dia akan melontarkan dirinya di dalam neraka jahannam, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Bagaimana cara dia membunuh? Begitulah yang akan berlaku nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iazubillah. Itu sebagai mungkin mukadimah yang boleh kita bincangkan pada pagi ini. Baik, terima kasih Ustaz. Dan bila sebut tentang di dalam Islam, macam Ustaz sebutkan tadi, saya halatkan kembali berkenaan dengan 5 perkara yang patut dijaga: agama, nyawa, akal, harta dan keturunan.
Dan bila mana kita bincangkan pada hari ini, pastinya pada yang kedua itu, iaitu menjaga nyawa, bukan boleh sewenang-wenangnya melakukan kecederaan kepada diri sendiri, apatah lagi membunuh diri sendiri. Itulah yang disebut sebagai mengkhianati amanah. Dan daripada hadis Nabi SAW yang Ustaz bacakan sebentar tadi sebagai mukaddimah kita, di dalam itu diterangkan tentang 3 keadaan bagaimana di atas dunia manusia melakukan kemudaratan kepada hidupnya, maka di akhirat sana dilakukan kembali seperti mana yang dia buat di atas dunia. Baik Ustaz, bila sebut tentang perihal yang pertama ini, mungkin nak ditekankan lebih dalam lagi kepada penonton-penonton berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan bila membunuh diri itu mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit lagi mungkin boleh dijadikan sebagai penguat kepada perbincangan kita. Khianat amanah kerana membunuh dirinya itu. Para hadirin dan hadirat, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila persoalan tersebut diajukan, apa kaitan di antara diri ini dengan amanah? Subhanallah, banyak ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang soal tersebut. Di antaranya Allah menyebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Itu di antara ayat yang mengajar kepada kita supaya berlaku amanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan amanah kepada ahlinya. Termasuklah amanah terhadap diri kita. Ini juga berdasarkan kepada kisah yang berlaku di antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda dalam hidupnya dia tidak mengambil berat tentang soal anggota badannya, sama ada anggota badannya makan, minum, dapat berehat dan sebagainya. Sehingga akhirnya menjadikan dirinya begitu tidak dijaga tentang soal anggota badan pada saat ketika itu, lantas menyebabkan isteri Abi Darda radhiyallahu anhu ketika itu mengadu kepada Salman Al-Farisi, dan akhirnya Salman bertamu di rumah Abi Darda dalam tempoh 3 hari. Pada saat ketika itu dilihat keadaan Abi Darda, di waktu malamnya jarang dia tidur. Selepas daripada solat Isyak, dia menghidupkan malam tersebut sehingga sampai pada waktu subuh. Di waktu siangnya dia berada dalam keadaan berpuasa. Dan itulah kehidupan harian, rutin hariannya dilakukan demikian, sehingga menyebabkan anggota badannya ketika itu sakit dan sebagainya. Yang penting dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran daripada itu, Salman Al-Farisi mengingatkan, saya nak cuba untuk meringkaskan hadis tersebut. Salman Al-Farisi mengingatkan kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, wahai Abi Darda, apakah kamu tidak tahu bahawa Nabi SAW bersabda, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kulladzi haqqin haqqa. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu itu ada hak amanah yang perlu kamu laksanakan, dan bagi ahli keluarga kamu, bagi diri kamu itu juga ada hak dan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada diri kamu, dan begitu juga bagi ahli keluarga kamu juga ada hak dan tanggungjawab serta amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bebankan kepada kamu. Maka berikanlah setiap hak itu mengikut hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang lain yang saya ucapkan tadi itu adalah ucapan daripada Salman Al-Farisi. Dan kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Ketika itu Nabi mengiyakan betullah apa yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi akan kata-kata tersebut, membuktikan bahawa anggota badan kita ini adalah merupakan amanah yang pastinya nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang persoalan apa yang kita gunakan pada seluruh anggota yang ada. Dan kerana itu dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu ataupun mengingatkan kepada kita di hari kiamat kelak mulut kita tidak akan mampu untuk berkata-kata. Yang akan berkata-kata adalah merupakan anggota tangan kita, dan kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami tutup akan mulut kamu dan tangan-tangan kamu akan berkata-kata, serta kaki kamu ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala perbuatan-perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul. Ustaz, bila tengok yang dikongsikan tadi kerana tidak cukup rehat ataupun memudaratkan badan kerana ibadat pun, itu pun ditegah di dalam agama, apatah lagi bila mana memudaratkan itu kerana benda-benda yang tak sepatutnya dan juga benda-benda yang akan mencederakan diri kita di dunia dan menyakitkan kita di akhirat sana. Baik sidang penonton, keluarga besar Tanya Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih menyaksikan kita pada hari ini. Saya yakin kita pasti nak dengar sehingga ke penghujungnya perbincangan pada hari ini berkenaan dengan bunuh diri khianat amanah. Satu tajuk yang jarang dibincangkan tetapi harus dibincangkan dan wajib dibincangkan kerana kepentingan untuk kita memahami jangan memudaratkan diri, apatah lagi tentang nyawa yang patut kita jaga dengan sebaiknya. Bukan sewenang-wenangnya untuk kita membunuh diri dan mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tadi kita dah bacakan hadis Nabi SAW yang mana berkenaan dengan Nabi sebut bagi mereka yang membunuh diri dengan 3 cara yang disebutkan itu, maka akan dibalas pada hari akhirat seperti mana yang dilakukan di atas dunia. Dan seterusnya, ayuh jom kita tengok soalan dari Facebook, dari penonton kita di Facebook ya. Dari Intan Zurina Abdul Razak. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Katanya di zaman Nabi Muhammad SAW, pernahkah berlaku sebarang insiden bunuh diri di kalangan umat Islam pada ketika itu? Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menguruskan insiden tersebut? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Intan Zurina atas soalan yang diajukan. Soalannya, ada tak sejarah yang menceritakan tentang kisah bunuh diri yang berlaku di zaman Nabi SAW? Saya tertarik untuk membawa satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW yang turut serta berhijrah dengan Nabi yang bernama Tufail ibn Amru radhiyallahu anhu. Yang ketika itu beliau bersama dengan teman seorang daripada temannya ketika itu yang turut serta berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah mengikuti seruan yang diminta oleh Nabi SAW. Dan apabila sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah, sahabat kepada Tufail ibn Amru radhiyallahu anhu ini dia menetap. Maklum sajalah orang bila berpindah ke satu tempat ini dia tak merasa seronok. Dia akan teringat ambil satu suasana dan dia akan teringat kampung halamannya semula. Betul. Jadi sahabat dan teman kepada Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini pada saat ketika itu ittajar, maksudnya dia rasa dalam keadaan bosan dia duduk dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia sakit. Dan pada saat ketika itu sakitnya dalam keadaan sakit yang teruk. Lantas pada saat tersebut dia telah mengambil sikin, dia telah mengambil pisau, ketika itu dia memotong tangan ataupun urat yang berada pada tangannya dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia meninggal dunia. Pada saat ketika itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini bermimpi dan bertemu dengan temannya. Lantas ketika itu Tufail pun berkata kepada lelaki tersebut, "Ma sana'a bika Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kamu? Ma sana'a bika rabbuk?" Lantas dia jawab, "Ghafarallahu li bihijrati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allah telah mengampunkan dosa-dosaku dengan sebab aku berhijrah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Dan kemudian Tufail ibn Amr melihat di tangannya itu ada luka yang ditutup. Kata, bagaimana keadaan luka kamu itu? Lantas ketika itu dia kata, kita tak boleh untuk menyembuhkan semula akan luka yang telah pun ada pada tanganku ini. Lantas berita itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa kepadanya, Allahumma waliyadaihi, Allahumma waliyadaihi faghfirlah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah, elokkanlah semula akan kedua belah tangannya itu dan ampunkanlah dosa yang dilakukan olehnya ya Allah. Maknanya pada saat ketika itu dengan wajah yang berseri dia bertemu dengan Tufail ibn Amru dalam keadaan sedemikian rupa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa tersebut. Maknanya peristiwa itu berlaku. Soal bagaimana keadaan pengurusan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tertarik juga ada sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, yang ketika itu datang seorang lelaki yang membunuh diri dan dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam matan hadis itu disebut falam yusalli alaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan solat ke atas dirinya ketika itu. Timbul persoalan di kalangan para ulama dalam menentukan apakah orang yang membunuh diri tidak disolatkan. Maka di sana ada beberapa pandangan yang diutarakan. Secara ringkasnya jumhurul ulama termasuklah mazhab Syafi'i
mengatakan harus dan sewajarnya untuk ditunaikan solat ke atas lelaki tersebut. Dalam hadis itu diambil kenapa tidak disolatkan, atas sebab jika Nabi SAW melakukan sedemikian rupa, maka orang akan menganggap bahawa dalam Islam ni boleh sahaja untuk melakukan perbuatan bunuh diri, macam tidak ada apa-apa. Lantas kerana itu, kata para ulama, Rasulullah tidak menunaikan solat tersebut. Tapi apakah dia seorang Muslim? Maka dia tetap adalah merupakan seorang Muslim, ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan daripada soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi dengan penceritaan kisah yang mimpi Tufail ibn Amru Ad-Dausi sebentar tadi, yang mana membuka minda kita, dan pencerahan juga berkenaan dengan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi tidak solat ke atas jenazah orang yang membunuh diri kerana takut pada ketika itu mereka menganggap bunuh diri itu adalah satu perkara yang biasa dan tidak ada apa-apa sebenarnya dosa yang sangat besar, Ustaz, ya. Baik, dan kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita Muhammad Hafiz ya. Baik, soalannya, Assalamualaikum, adakah kita disuruh menjaga amanah yang paling berharga iaitu nyawa, dan bagaimana mengenal mereka yang berdoa supaya Allah segera mengenai mereka yang berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala segera mencabut nyawa kerana tidak tertahan dengan ujian sakit yang lama dan terlalu berat untuk ditanggung, seolah-olah sudah berputus asa dalam diri untuk meneruskan kehidupan. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Hafiz atas soalan yang ditanyakan. Tak tahan dengan kehidupan, sakit yang menimpa, berat ujian, mohon doa pada Allah supaya diambil nyawanya. Boleh atau tidak, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Hafizi atas soalan tersebut. Yang pertama, adakah kita dituntut untuk menjaga tentang anggota ataupun apa yang berharga pada diri kita, iaitulah nyawa? Memang dalam Islam ini, Islam mengajar pada kita agar kita menjaga nyawa kita seperti mana muqaddimah tadi kita bicarakan. Islam diturunkan antaranya adalah untuk menjaga nyawa kita, dan antara lain di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu lontarkan diri kamu itu kepada kebinasaan. Termasuklah kisah yang berlaku pada zaman Saidina Umar Al-Khattab yang ketika itu ta'un yang melanda bumi Syam ketika itu. Saidina Umar tidak memasuki bumi tersebut kerana nanti akan memudaratkan nyawanya. Akhirnya Saidina Umar mengatakan nafirru min qadarillah ila qadarillah, kami lari daripada satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan bumi Syam ketika itu sedang dilanda dengan penyakit ta'un. Seterusnya, yang kedua, tentang hadis berkaitan ataupun apakah dibenarkan kepada kita untuk memohon kematian disebabkan kerana mungkin akibat daripada stres, akibat daripada depression, akibat daripada ujian-ujian yang bersangatan yang melanda dalam diri seseorang itu ataupun diri umat Islam, yang saat ketika itu dia merasakan berat untuk ditanggung. Apakah dibenarkan untuk kita sama-sama memohon doa pada Allah agar dimatikan? Ini berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut bidurrin nazala bihi aw asaba bihi. Janganlah ada salah seorang kamu bercita-cita untuk memohon kematian disebabkan mudarat yang berlaku dan menimpa ke atas dirinya. Akan tetapi fa in kana la budda fa'ila, tetapi kalau sekiranya benar-benar nak buat juga, dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ma kanatil hayatu khairan li fa ahyini wa in kanat wa tawaffani in kanat wafatu khairan li. Jadi dalam doa tersebut, ya Allah, ya Tuhanku, kalau sekiranya kehidupan aku ini lebih baik untukku, maka tolonglah hidupkanku. Tapi kalau sekiranya kematian itu lebih baik untukku, ya Allah, maka kau matikanlah aku, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berhadapan dengan situasi yang stres dalam hidup ataupun tekanan-tekanan dalam kehidupan sehingga memikirkan tentang soal kematian tersebut. Maka itu diajar oleh doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu lebih baik untuk kita baca, saya sebab itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan untuk soalan-soalan yang lain, kita lihat dulu pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3.
Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Daik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagus ya. Alhamdulillah, bagus. Baguslah. Ya, Silakan soalan tuan. Jadi soalan saya begini Ustaz Ya. ya. Seperti Ustaz dah jelaskan tadi ya. Kita ni kalau ada masalah stres, depression, kata Ustaz tadi, hilang pertimbangan akal. Jadi ini yang jadi masalah ni. Apabila kita hilang pertimbangan akal, ini tindakan yang kita buat, bunuh diri dan macam-macam lagi yang apa yang kita buat di luar pertimbangan akal. Jadi soalan saya, apabila bunuh diri dilakukan, ini sama macam mana yang dikatakan khianat amanah, sama macam sifat, salah satu sifatnya orang munafik Ustaz. Jadi adakah orang yang bunuh diri ini tergolong dalam golongan yang dikatakan orang yang munafik ini Ustaz? Kerana dia mengkhianati amanah yang telah diberikan. Dan sifat munafik adalah salah satu dia ialah khianat apabila diberikan amanah Ustaz. Jadi adakah mereka yang membunuh diri ini tergolong dalam golongan yang dikatakan sebagai khianat ataupun bersifat munafik ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar atas soalan yang ditanyakan. Lengkap dan berasas soalannya. Bila sebut berkenaan dengan bagaimana situasi orang yang membunuh diri ini, adakah tergolong hanya fasik ataupun masuk ke dalam golongan yang munafik? Bila disebut adakah masuk kafir ataupun tidak, masih Ustaz sebutkan tadi, masih lagi seorang Muslim, tetapi tentang status munafik itu Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Umar atas soalan yang terbaik yang diutarakan pada pagi ini. Apakah orang yang membunuh diri itu dianggap sebagai seorang yang munafik? Memang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Ya, barang siapa yang memiliki tiga perkara tersebut, maka dia adalah merupakan seorang yang dianggap sebagai benar-benar munafik. Munafik dari sudut amali, dari sudut amalan itu. Maka apa dia? Di antaranya Rasulullah bersabda, "Wa idza utumina khana." Yang pertama disebut wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berbohong. Wa idza wa'ada ghadara, apabila dia berjanji dia tidak menepati janjinya, dan apabila diberikan amanah khana, dia khianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka sifat itu ada pada seseorang dan dianggap sebagai orang yang memiliki ciri-ciri munafik tersebut. Tetapi bab bila kita nak katakan orang seumpama ini apakah dia dianggap sebagai orang yang benar-benar munafik, kita kena lihat dahulu tentang hal tersebut. Rasulullah menyebutkan ini adalah merupakan sifat munafik secara umum, dan hadis itu adalah merujuk kepada bab munafik dari sudut amali, tetapi tidaklah termasuk dari sudut munafik dari sudut akidah. Sebab munafik dari sudut akidah ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dalam surah Al-Munafiqun itu Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka akan berada pada kedudukan neraka yang paling bawah sekali di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut, tidak akan masuk ke dalam syurga. Tapi berbeza dengan orang yang berbunuh diri yang masih lagi datang dalam kategori orang Islam, di mana mereka tetap akan dikenakan hukuman, dan hukuman itu akan terhenti setelah selesai seksaan dikenakan, barulah mereka ini akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bimasyiatillah, dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka ini masih lagi dianggap sebagai kategori orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kisah yang berlaku kepada sahabat kepada Tufail ibn Amru radhiyallahu anhu. Baik, terima kasih atas pencerahan Ustaz yang diberikan sebentar tadi berkenaan dengan soalan adakah tergolong dalam golongan munafik ataupun tidak. Kena disemak kembali bagaimana keadaannya sewaktu hidup di atas dunia. Baik, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kehidupan ini dipenuhi dengan pelbagai amanah yang telah diberikan kepada kita, maka salah satunya adalah tubuh badan yang sihat diberikan kepada kita untuk kita jaga dengan sehabis baik dan sebaik mungkin untuk kita melakukan segala perbuatan yang baik-baik. Tetapi ada di kalangan manusia yang mengambil jalan mudah ketika mana telah pun putus asa dalam kehidupan dunia, maka mengambil untuk membunuh diri, mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Subhanallah. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita. Kembali duduk di hadapan Kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dan kembali mengangkat pena anda dan memegang buku nota untuk mencatat segala apa yang diberikan oleh Ustaz sebentar sahaja lagi. Dan tadi pun Ustaz kongsikan kepada kita, jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat anda, semoga beroleh manfaat. Jadi penonton-penonton yang ingin terus bertanya soalan kepada kita di ruang panggilan ataupun di ruangan komen di Facebook, boleh pergi ke saluran kita. Seperti biasa, untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak tanya di ruangan Facebook komen kita di Tanyalah Ustaz TV 3. Sama-sama sebarkan manfaat. Baik, jom kita tinjau soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV 3 dari sahabat kita Nur Hayati Ismail. Soalannya, Assalamualaikum. Apakah hukumnya sekiranya seorang itu melibatkan diri dalam sukan ekstrim sekalipun pelbagai aspek keselamatan telah dirangka? Adakah ini juga termasuk dalam hukum kita melanggar amanah supaya menjaga fizikal diri dan perbuatan sengaja? Mohon sedikit kupasan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Ayat Bandar Tesi Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Ayat atas soalan yang ditanyakan. Melibatkan diri dalam sukan ekstrim, menempuh pelbagai risiko, adakah itu juga termasuk dalam sedikit perbincangan kita pada hari ini, Ustaz? Silakan. Subhanallah. Terima kasih kepada Kak Yat ataupun Puan Nur Hayati Ismail, termasuk di kalangan teman-teman dan sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih atas soalan tersebut. Berkaitan dengan sukan ekstrim, jika kita perhatikan dari sudut zahirnya, tidaklah dia melakukan perbuatan tersebut untuk membunuh diri, tapi meletakkan kedudukannya pada suatu kedudukan yang bahaya dari sudut penjagaan dirinya ketika itu. Contohnya memanjat bukit tanpa menggunakan tali, ataupun melompat daripada satu tempat ke satu tempat bangunan yang tinggi ketika itu sebagai salah satu sukan dalam kehidupannya. Pertamanya kita kena lihat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajar kepada kita untuk mencari kekuatan dalam hidup. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, hendaklah persiapkan diri kamu setakat mana yang kamu mampu daripada sebarang bentuk kekuatan. Sama ada kekuatan itu bersifat harta, sama ada kekuatan itu bersifat ilmu, sama ada kekuatan itu bersifat tubuh badan. Semuanya itu diajar di dalam Islam. Dan sebab itu dalam Islam Rasulullah mengajar ar-rimayah, as-sibahah, iaitu memanah dan juga berenang. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan akan kekuatan tubuh badan. Asal hukum memang dianjurkan dan digalakkan di dalam Islam untuk mengukuhkan kekuatan. Sehingga kan ada dalam hadis Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dha'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang gagah, yang perkasa itu lebih baik berbanding dengan seorang mukmin yang lemah. Tetapi soalannya tadi berkaitan dengan sukan ekstrim yang boleh membawa kepada beragutnya nyawa seseorang ataupun boleh membawa kepada pembunuhan tersebut. Pertama, dalam Islam Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Allah mengatakan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Dan belanjakanlah daripada apa harta yang kamu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan Allah, dan jangan kamu lontarkan diri kamu itu kepada kebinasaan. Jadi jelas sekali dalam Islam ni, jangan semudah-mudahnya kita lontarkan diri kita kepada sesuatu perkara yang memang kita tahu akan memberikan bahaya kepada kita. Itu yang pertama. Dan begitu juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang boleh memberikan mudarat, tidak boleh meletakkan sesuatu yang boleh memberikan mudarat pada diri dan memudaratkan orang lain. Jadi jelas sekali daripada perkara tersebut menunjukkan kepada kita, kalaulah sekiranya memang kita tahu ia memberikan bahaya kepada kita, itu bermakna kita telah menyerahkan diri kita kepada sesuatu yang membawa kepada kerosakan, maka itu juga dianggap sebagai satu perkara yang berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasar kepada ayat tersebut. Ya, kerana melihat memang ada kemudaratan kalau sekiranya dilakukan demikian. Yang kedua, tentang persoalan tersebut, apakah dia dianggap sebagai bunuh diri? Dalam hal tersebut, persoalan dia dianggap sebagai bunuh diri ketika itu
terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan. Kerana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menyebutkan ada 3 kelompok manusia yang mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka ini adalah merupakan insan yang akan mula-mula dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang pertama, iaitulah orang yang menyampaikan ilmunya ketika itu di hadapan manusia untuk menyampaikan ilmunya. Lantas Allah tanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu kamu? Ketika itu lelaki tersebut dia akan menyatakan, saya telah mengajar kepada manusia kerana-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, kadzabta, kamu berbohong, kamu menipu. Akan tetapi kamu melakukan demikian supaya orang melihat kamu ini adalah seorang yang hebat kerana dunia. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, syahid, ustusyhida, disebut dalam hadis mereka ini syahid dan di dalam medan pertempuran perang ketika itu. Padahal syahid ini tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pada saat tersebut Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya telah berjuang di jalan-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku lakukan ini tidak lain semata-mata kerana-Mu. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, tapi kamu berjuang tadi semata-mata nak dapatkan harta rampasan perang, atas sebab-sebab nama kamu ni akan dipuja dan sebagainya atas kematian kamu. Maka ketika itu Allah tidak menerima mereka, dan termasuklah mereka yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lakukan demikian bukan kerana Allah, tapi sebaliknya dia lakukan demikian itu semata-mata supaya orang menyebut-nyebut namanya, dianggap sebagai seorang dermawan, dan kerana ingin mendapat nama dalam kehidupan di dunia ini. Maka akhirnya ketiga-tiga ini dicampakkan dahulu ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, walaiyazubillah. Itu amalan-amalan yang baik. Cuba bayangkan dengan satu kerja yang dianggap sebagai sukan ekstrim, ni tak termasuk dalam bab agama, maksudnya tak termasuklah dalam bab sesuatu perkara yang dianggap sebagai ibadah secara khusus. Tapi ditanya oleh Allah. Dan begitulah termasuklah di dalam kes tersebut. Jika memang dilihat dari sudut perbuatan dan tugasan ataupun sukan tersebut memang membawa kepada bahaya, ditakuti dia akan berlaku seperti mana kes yang berlaku kepada 3 orang kelompok daripada sahabat ataupun daripada orang yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Adapun kita nak menuduh dia sebagai bunuh diri, itu bukan satu kenyataan ataupun bukan satu dalil untuk kita menyebut mereka ini bunuh diri, tidak. Tapi dari sudut hal tersebut nanti dia akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam hal ibadat, dalam hal agama sekalipun, itu pun tetap ditanya sedetail-detailnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi berkenaan dengan sukan ekstrim. Hadis jelas menyebutkan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Bergantung kepada niatnya. Baik. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puan, siapa di sana? Assalamualaikum Ustaz Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Puan Supina, silakan. Dari Tanjung Karang ya, nak soalan Ustaz ya. Masya-Allah. Ustaz, macam ni kan, orang tu adalah ahli ibadat Ustaz kan, tapi oleh kerana syaitan ni tak senang nak tengok, jadi dia terpengaruh apabila tertekan Ustaz, maka dalam keadaan buntu dia membunuh diri Ustaz. Lepas tu bagaimana dengan amalan-amalan yang sepanjang hidup dia tu Ustaz, adakah lenyap itu atau bagaimana Ustaz ya? Itu dia soalan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Supinah dari Tanjung Karang bertanyakan soalan pada kita. Ahli ibadat, banyak buat amalan kan, buat amal baik, amal soleh di atas dunia, akhirnya buntu, cari jalan tak dapat, akhirnya digoda oleh syaitan, maka terlibat dalam bunuh diri. Maka bagaimana amalan yang dilakukan di atas dunia yang banyak itu Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Supinah atas soalan yang juga menarik untuk kita bincang dan bicarakan tentang soal tersebut. Apakah amalan orang-orang yang membunuh diri sedangkan dia adalah merupakan seorang yang kuat beribadah dalam hidupnya? Subhanallah. Kita minta sebelum daripada itu, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, tolong biasakan dalam hidup kita ini kita mohon munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu doa yang Rasulullah ajar kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Ya, seringkali saya mengulang tentang doa tersebut. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku sentiasa dalam hidupku ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bantu aku agar aku sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadaku. Dan yang ketiga, ya Allah, bantuku agar aku dapat melaksanakan ibadah itu dalam keadaan terbaik. Ini kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membantu kita dalam mengharungi setiap kehidupan kita ini yang dipenuhi dengan pelbagai bentuk ujian. Yang kedua, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang begitu. Semakin tingginya iman yang ada pada diri seseorang, maka semakin tinggi akan cabaran dan ujian daripada Allah. Yubtalar rajulu ala hasbi dini. Sesungguhnya seseorang itu akan dihukum ataupun akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersandarkan mengikut kepada ketinggian iman yang ada pada agamanya.
Semakin tinggi Allah akan uji. Jadi soalannya dalam hal tersebut, dia beramal dan terus beramal dalam hidupnya sehingga akhirnya masih lagi timbul perasaan untuk membunuh diri ini akibat daripada stres. Ya, itu kadang-kadang berlaku. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Tapi kalau kita tengok dalam kes-kes yang berlaku, disebabkan dia telah menghalang kebiasaan dalam hidup. Kadang-kadang punca yang menyebabkan bunuh diri ni antaranya sebab dia berseorangan. Biasa beribadah, duduk di masjid, jumpa orang, bercakap. Tapi tak ada orang yang berada bersama-sama dengannya dalam hidupnya ketika itu, menyebabkan dia bersendirian. Waktu itu syaitan menggoda. Bila syaitan sampai menggoda pada dirinya, akhirnya membawa kepada kematian tersebut dan akhirnya dia pun membunuh diri. Sebab kes ini berlaku. Adalah beberapa kes-kes yang saya baca berlaku pensyarah di universiti dan adalah beberapa orang-orang yang dianggap sebagai manusia yang banyak amalan-amalan kebajikan yang dilakukan. Soalannya, apakah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan itu akan diperolehi nanti pada hari kiamat kelak? Saya nak ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "La yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi." Tidak akan ada seorang pun di kalangan kamu ini yang akan masuk dalam syurga itu dengan sebab amalan yang dilakukan. Tadi amalan dia banyak, dia buat. Sahabat terkejut. Waktu itu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah termasuk kamu juga tidak akan masuk dalam syurga dengan sebab kamu kuat beramal?" Sahabat tahu Rasulullah memang paling banyak beramal. Malam qiyamil lailnya dan banyak ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kata, "Wala ana." Dan tidak juga aku tak akan masuk dalam syurga. Tapi Rasulullah iringi hadis itu, illa an yataghammadani Allahu birahmati, melainkan Allah telah pun melimpahkan ke atas diriku ini rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkasnya, apakah amalan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya. Yang kita nak adalah kasih sayang daripada Allah, Rahman dan juga Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan punca Allah boleh terima ataupun tidak. Ya, benda tersebut serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kesnya macam soalan yang kita tanyakan sebentar tadi berkenaan dengan sukan ekstrim, bagaimana adakah dikira bagi bunuh diri ataupun tidak, terserah pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan segala sesuatu. Baik, kita beruang untuk berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita meneruskan kupasan kita pada hari ini ya, berkenaan dengan bunuh diri, khianati amanah. Satu tajuk yang kita kena beri tumpuan betul-betul ya kepada apa yang Ustaz kongsikan kepada kita supaya tidak salah faham, bagaimana nak bertanya soalan dan memahami perbincangan kita pada hari ini dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin ada penonton-penonton di rumah yang sedang merangka ataupun menulis lagi soalan-soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz, maka teruskan menulis soalan, tanya sebanyak mungkin. Kita akan berikan pencerahan-pencerahan kepada penonton-penonton semua, asalkan apa yang ditanya itu masih lagi dalam ruang lingkup perbincangan kita. Bunuh diri, khianati amanah. Amanah yang mana? Yakni amanah tubuh badan kita, nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga sebaik mungkin, bukan untuk dipermain dan disia-siakan. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Rosdin Samah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ada dua soalan. Yang pertama, adakah orang yang membunuh diri dianggap telah mendahului takdir ajalnya? Dan soalan yang kedua, bagaimana dengan seseorang yang melakukan suatu kesalahan berat, sabit kesalahan, lalu dijatuhi hukuman mati? Adakah dia juga diistilahkan sebagai membunuh diri? Adakah mereka dianggap beruntung kerana berpeluang bertaubat di saat akhir kehidupan menjelang pelaksanaan hukum mati terhadapnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat kita Rosdin Samah atas soalan yang ditanyakan. Sila Ustaz, dua soalan. Untuk baik, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Terima kasih kepada soalan yang dikemukakan oleh saudara Rosdin, Cik Din. Cik Din kita. Soalan dia menarik. Yang pertama, apakah dianggap membunuh diri ini kita telah mendepani ataupun mendahului akan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya ya. Dan berdasar memang dalam Islam ini kita diajar tentang soal keimanan kita, iaitulah iman bil qadri khairihi wa syarrihi, iaitu salah satu di antara 6 rukun iman yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan untuk diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mempercayai dan meyakini tentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ataupun buruk dalam kehidupan kita. Antara salah satu qada ataupun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, Allah uji kita dengan kesusahan dan juga kepayahan, sehingga akhirnya kita meletakkan hal tersebut itu sebagai satu perkara asas dan utama dalam hidup, sehingga akhirnya menyebabkan ia melakukan bunuh diri disebabkan tidak mampu untuk menahan ujian-ujian yang ada dalam kehidupan tersebut. Maka dalam hal tersebut Islam telah pun mengharamkan seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 29 yang saya nyatakan tadi, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh akan jiwa dan juga diri kamu, bermakna perbuatan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia telah melakukan satu perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang agar ia melakukan perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian soalan yang kedua berkaitan tentang hal keadaan orang ataupun penjenayah yang telah dijatuhkan hukuman berat sehingga membawa kepada hukuman gantung sampai mati, ataupun apapun hukuman tetapi membawa kepada kematian, apakah itu dianggap sebagai bunuh diri? Jawapannya tidak. Perbuatan tersebut apabila hukuman telah ditetapkan, itu tidaklah termasuk dalam perbuatan dosa besar, tapi itu merupakan satu hukuman yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wala taqtulu an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan kebenaran. Jadi ketetapan hukum itu telah pun berlaku disebabkan dia telah melakukan satu kesalahan berat yang membawa kepada jatuhnya hukuman mati tersebut, maka itu tidak dianggap sebagai membunuh diri, tapi sebaliknya dia adalah merupakan satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya hukuman zina sebagai contohnya. Seseorang itu dia telah melakukan satu jenayah yang besar, melakukan perbuatan zina sedangkan dia telah pun berkahwin, maka hukumnya adalah rejam sampai mati sebagai contoh. Maka dalam hal demikian, apakah dia dibunuh oleh masyarakat ataupun oleh yang menghukum, oleh kerajaan, hakim telah memutuskan agar dihukum, waktu itu dia dianggap sebagai bunuh diri? Jawapannya tidak, kerana hukum itu telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat yang serupa, ketika itu apakah dia dianggap sebagai insan yang beruntung kerana dianggap telah bertaubat kepada Allah? Mudah-mudahan dengan hukuman yang telah ditetapkan itu menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktu itu dia memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang disebut dengan nama taubatan nasuha, Allah tetap akan mengampunkan dosa-dosa manusia seumpama ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan sesiapa yang menyekutukan Allah. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan mereka. Dan mudah-mudahan sebelum dijatuhkan hukuman tersebut, dia sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan olehnya, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu dua pencerahan dari dua soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Rosdin Samah sebentar tadi. Dan kita ada satu soalan Ustaz berkenaan dengan, kalau tadi kita sebut berkenaan dengan seumpama membunuh diri, dan ada juga istilah yang kita sebutkan memang dia nak membunuh diri akibat mungkin putus asa ataupun masalah dalam kehidupan. Dan soalan yang kita akan bacakan selepas ini Ustaz adalah, dia ini terpaksa mengorbankan diri. Kan? Adakah ia juga termasuk di dalam kes bunuh diri yang kita bincangkan ini? Baik, kita lihat soalannya. Baik, dari sahabat kita Al-Ali Ali, katanya, Assalamualaikum Ustaz, membunuh diri adalah dilarang dalam Islam. Bagaimana pula dengan pejuang-pejuang Islam yang sanggup meletupkan diri mereka untuk memerangi musuh? Adakah mereka dikira membunuh diri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Al-Ali Ali atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik, perbuatan berjihad di jalan Allah untuk memerangi pihak musuh. Pertama, saya terima kasih kepada Al-Ali Ali ini atas soalan yang dikemukakan. Perkara berkaitan tentang soal membunuh ataupun berjuang di jalan Allah, itu adalah satu tuntutan di dalam Islam. Sehingga kan pernah satu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang apakah sebaik-baik amalan.
afdalul a'mal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jawapan yang ketiga, dijawab oleh Nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam Islam menuntut kepada kita mujahadah. Bahkan disebut dalam surah Al-Hajj ayat 39. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah menyebut sesungguhnya diizinkan untuk orang-orang yang diserang, orang-orang yang diperangi daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzina lil ladzina yuqatalu, kerana sesungguhnya mereka itu dizalimi dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menolong mereka. Soalan dalam hal tersebut, apakah perbuatan tersebut itu dianggap sebagai satu bunuh diri? Dia melontarkan dirinya dalam ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai amal intihariah, perbuatan meletupkan akan dirinya itu untuk membunuh musuh tersebut. Perlu untuk dilihat pada kedudukan dia membunuh ketika itu, dia merosakkan penduduk yang ada ketika itu, tanpa mengira orang yang berjuang ataupun orang yang tidak berjuang. Itu kena ada bezanya. Kerana dalam Islam melarang untuk membunuh anak kecil. Ketika dia berjuang walaupun bersama dengan pihak musuh, di situ ada anak kecil, maka ketika itu Islam melarang kepada mereka itu untuk membunuh anak kecil, termasuklah para wanita, termasuklah orang-orang yang lemah. Itu kan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Dan kemudian pada saat ketika dia meletupkan hal demikian, dia juga ada merosakkan akan bangunan, tempat-tempat yang tidak dibenarkan di dalam Islam untuk melakukan, kerana peperangan itu bukan berlaku pada medan pertempuran yang dikhususkan untuk berperang dan berjuang sesama pihak musuh. Maka dalam hal yang demikian, para ulama, termasuklah ulama-ulama Azhar, boleh rujuk di dalam Darul Ifta Al-Misriyah itu, kita akan dapati mereka mengatakan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang berdosa besar. Disebabkan ketika itu dia membunuh orang lain, sedangkan Islam menyatakan wala taqtulu, janganlah kamu membunuh nyawa-nyawa itu melainkan dengan cara yang hak. Tapi dia telah melakukan salah satu di antara dosa besar, membunuh jiwa-jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh ketika itu, anak-anak dan juga wanita, dan berlakunya kerosakan muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut dengan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada. Banyak dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi yang kalau kita boleh lihat di dalam ayat suci Al-Quran sebagai contohnya. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Begitu juga kalau dilihat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-15. Itu juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman untuk membunuh jiwa yang tidak berdosa, termasuk dalam surah Al-Baqarah. Itu cukup menarik. Allah menyebutkan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala yang telah memerangi kamu itu terhadap orang yang memerangi kamu. Dan Allah menyebut wala ta'tadu, janganlah kamu melampau-lampau dalam melakukan hal demikian. Orang yang tidak bersalah juga dibunuh, maka itu dianggap sebagai salah satu di antara dosa besar. Wallahu a'lam. Kena lihat keadaannya, orang yang boleh dibunuh ataupun tidak, lihat ada kanak-kanak, wanita ataupun golongan yang lemah di situ, maka kena perhatikan segala sudut apa yang bakal dilakukan. Baik, kita ambil soalan dari sahabat kita Laila di La Rosa untuk sekali ini. Katanya, Assalamualaikum. Bagi orang yang kurang siuman, tidak waras dan sedang mengalami kemurungan apabila mereka bertindak membunuh diri, adakah mereka ini tetap menerima azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak, atau bagaimanakah Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Laila di La Rosa atas soalan yang diberikan. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan yang ringkas untuk soalan ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Laila di La Rosa atas soalan tersebut. Apakah orang yang membunuh diri atas sebab ia tidak mampu untuk menanggung tentang ujian-ujian yang berlaku itu dianggap sebagai mereka ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya ya. Mereka tetap akan dihukum dan dikenakan azab oleh Allah berdasarkan kepada hadis yang telah pun kita nyatakan di awal tadi. Kalau yang ini Ustaz disebut berkenaan dengan dia ni okey, tapi ada kalanya dia datang dia punya tak waras tu, maka dia bunuh diri. Okey, bagaimana keadaan dalam keadaan dia membunuh diri itu di dalam keadaan tidak sedar? Ya, tak sedar. Okey, dalam hal tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat rufi al-qalam, maksudnya catatan itu akan diangkat, tidak dicatat jika sekiranya memang dia membunuh diri itu berlaku tanpa kesedaran daripada dirinya. Dia tidak sedar dia buat perbuatan tersebut, tiba-tiba berlaku, maka dalam hal tersebut terangkat akan dirinya itu. Adapun dia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahirnya berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada dalam keadaan mabuk ataupun orang yang hilang akalnya, bukan mabuk tapi orang yang tidak memiliki akal ketika dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia dianggap sebagai tidak berdosa.
berdosa. Berdasarkan kepada hukum asal, disebabkan dia lakukan hal demikian itu kerana dia tidak berfikir ataupun tidak sedar apa yang dilakukan ketika itu. Subhanallah. Baik, itu jawapannya untuk pencerahan bagi soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Baik, sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, banyak lagi bakal kita kongsikan seketika nanti. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di siaran TV9 meneruskan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan bunuh diri, khianati amanah. Baik, okey, dan kalau kita lihat tadi banyak telah kita kongsikan berkenaan dengan persoalan-persoalan dari sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook dan juga di talian yang bertanyakan soalan untuk pencerahan-pencerahan, dan pastikan anda catat segala apa yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi dan jadikan sebagai nota penting perbincangan kita pada hari ini dan sebarkan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya beroleh manfaat. Baik, untuk kita meneruskan perbincangan kita ni lihat satu soalan ya berkenaan dengan, okey, saya bawa satu situasi dulu Ustaz. Saya bawa satu situasi. Ada dua soalan dari saya, tapi mungkin boleh kita jadikan satu jawapan yang sama. Yang pertama, ada seorang anak yang menjaga ibu ataupun ayahnya ataupun keluarganya yang sedang sakit. Tiba-tiba dah sampai pada satu tahap letih satu, duit pun dah tak berapa ada, dah tak tahan nak jaga sebab sakitnya tak kunjung-kunjung reda, Ustaz. Akhirnya yang menjaga tadi dia kata, ya Allah, kalaulah mati itu lebih baik untuk dia dan kami pun tak sanggup dah nak jaga, ambillah nyawa dia, ya Allah. Dia doa macam tu, Ustaz. Dan soalan yang kedua, dalam satu kawasan, contoh kawasan perumahan ataupun satu kampung, ada satu laki-laki ataupun satu orang manusia ni jahat tu, Ustaz. Apa kejahatan yang dia tak buat memang mendatangkan rasa tak tenteram, rasa tak selamat kepada penduduk-penduduk di situ. Dan boleh ataupun tidak, ada satu orang dia bangun malam hari, qiyamul lail, tahajud, dia doa, ya Allah, di tempat kami ini ada satu orang yang sangat jahat perangainya, kau ambillah nyawa dia, ya Allah, sebab kami dah tak sanggup nak hidup ada orang macam ini. Jadi dua soalan ni, Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik. Pertama, terima kasih atas soalan. Ini soalan secara bersemuka ni. Soalan bersemuka yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang pertama berkaitan tentang sifat ataupun ketidaksanggupan seorang anak dalam membela ataupun dalam menjaga kehidupan ayah dan juga ibu. Pertamanya saya ingin nak sebutkan bahawa perbuatan dan pengorbanan yang kita lakukan itu adalah merupakan satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dalam surah An-Nisa sebagai contohnya Allah menyebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kamu akan Allah, jangan menyekutukan Allah, dan kedua ibu bapa lakukanlah kebaikan kepada mereka. Jelas sekali kedudukan di antara syirik dengan Allah itu tidak diasingkan. Kedudukan syirik kepada Allah dengan melakukan kebaikan dengan ayah dan ibu itu satu kedudukan yang cukup rapat sekali. Maknanya dalam Islam memang diambil penekanan terhadap ayah dan ibu disebabkan kewujudan kita adalah hasil daripada kewujudan ayah dan juga ibu yang telah pun melahirkan kita sebagai seorang anak. Maka dalam hal yang demikian, boleh tak kita melakukan hal yang demikian rupa? Jawapannya, kita tidak sewajarnya untuk mendoakan hal yang sedemikian rupa, tapi doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan pada dirinya untuk dia menghadapi akan ujian tersebut. Sebab dalam hidup ini memang kita diajar dan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup sebagai seorang yang beriman. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai seorang beriman, pasti kita akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
Allah menyebutkan, itu dah ada dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua. Kami uji kepada kamu dengan pelbagai bentuk kekurangan termasuklah kematian dan sebagainya. Dan di hujung ayat itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah mengatakan bergembiralah orang yang hidupnya bersabar atas segala ujian-ujian tersebut. Allah akan memberikan suatu kelebihan dan kebaikan atas kesabaran yang dihadapi ketika itu. Maka perkara yang terbaik, minta doa pada Allah agar Allah memberikan kekuatan, seperti mana dalam sebuah hadis yang menarik. Saya nak sebut tentang kisah Nabi SAW berhadapan dengan Karinah, isteri-isteri baginda Ummahatul Mukminin sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertekan juga dengan Karinah ataupun sikap yang ditunjukkan oleh isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Akhirnya apa yang berlaku? Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doanya? Allahumma hadza fi'li fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah perbuatanku. Dia kata hadza fi'li fima amlik. Inilah perbuatan yang aku mampu untuk lakukan. Inilah tugasan yang mampu untuk aku lakukan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau salahkan aku, janganlah kau cerca aku atas sesuatu yang aku tidak mampu untuk lakukan. Jadi ini doa ni pun juga bagus, tidak semestinya kepada kita berkahwin lebih daripada seorang, tapi doa ini boleh juga dilakukan kepada sesuatu amalan ataupun sesuatu kerja yang tidak mampu kita tanggung. Kita minta pada Allah dengan doa seumpama ini. Yang kedua, para hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan orang yang buat jahat ketika itu, sebab nak cari kesalahannya secara zahir tu tak nampak apa kesalahan yang dilakukan ketika itu. Sedangkan dalam Islam disebut al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Mesti ada bukti pada orang yang kita dakwa ketika itu, tetapi bukti tidak dapat dibuktikan ketika itu. Cuma kita tahu dia adalah merupakan seorang yang memang nakal dan juga seorang yang agak jahat, dan dia melakukan satu keburukan. Pertama, boleh tak kita doakan sesuatu perkara yang tidak baik kepadanya? Saya ambil kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'id Al-Khudri. Jika tidak silap, sahabat Nabi waktu itu di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu itu dia telah dituduh, dia mentadbir menjadi gubernur yang berada di Kufah pada saat ketika itu. Tiba-tiba dia dituduh bahawa dia tidak adil dalam melaksanakan pentadbirannya ketika itu, dan pada saat yang serupa berita itu sampai kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar melucutkan jawatannya. Dan waktu itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, in kana hadza kadhiba, ya Allah, kalau sekiranya orang yang berkata itu dia merupakan seorang yang pembohong, kau panjangkanlah usianya, fa'atil umrahu wa arid 'irdahu lil fitan, dan kau dedahkanlah maruahnya itu kepada pelbagai bentuk fitnah terhadap dirinya. Maknanya dia mendoakan satu keburukan kepadanya sebab dizalimi. Maka akhirnya Allah menjadikan usia lelaki tersebut panjang. Semakin panjang, semakin banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan ketika itu, sehingga akhirnya penduduk bertanya, kenapa dia lakukan hal yang sedemikian rupa? Ini hasil doa daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, jadi maknanya doa tersebut berlaku tak? Berlaku juga doa tersebut. Cuma sebaik-baiknya kita memohon doa pada Allah agar Allah menurunkan hidayah, seperti mana Rasulullah mendoakan Sayyidina Umar yang dahulunya kuat menentang Islam, akhirnya dia menjadi seorang pejuang yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana akan ada satu kebaikan yang lain. Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a. Bila kita melakukan satu sunnah yang baik, doa kita dikabulkan oleh Allah, menjadikan dia seorang yang baik, tiba-tiba dia menjadi seorang yang kuat beribadah kepada Allah, pahala yang dia lakukan ketika itu akan mengalir kepada orang yang mendoakan kebaikan kepadanya tanpa sedikit pun berkurang ketika itu akan amalan yang dilakukan. Maka pilihan berada di tangan kita untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka elakkanlah untuk doa yang tidak baik, maka doalah yang baik-baik untuk orang yang melakukan kejahatan itu, semoga dia kembali ke pangkal jalan dan mudah-mudahan terus dalam keadaan yang baik. Dan saya tadi masa Ustaz tengah hurai tu, saya terpanggil untuk ingat balik soalan daripada sahabat kita, kalau saya tak silap Laila Dila Rosa. Dia tanya soalan, dia kata kalau orang itu dia waras tapi kadang-kadang dia datang dalam keadaan yang tidak waras, maka dia membunuh dirinya sendiri, bagaimana keadaannya. Tapi itu Ustaz dah jawab tadi, dan kita nak tanya ni berkenaan dengan kalau dia itu memilih untuk jadi tidak waras. Contohnya dia ambil pil ke, dia minum apa-apa ke, bagi dia betul-betul hayal, lepas tu dia terbunuh dirinya sendiri ataupun sengaja juga menyebabkan terjadinya kecelakaan pada diri dia. Itu bagaimana pula statusnya Ustaz? Adakah termasuk dalam bunuh diri? Apakah dia dianggap, terima kasih, soalan itu juga agak menarik dalam hal tersebut. Apakah dianggap sebagai membunuh diri itu kalau dia melakukan perbuatan untuk menghilangkan akalnya ketika itu dia secara sengaja, padahal dia waras, betul. makan pil,
ekstasi dan sebagainya adalah makanan pil-pil tersebut dimakan, dan akhirnya menyebabkan pemikirannya lupa ketika itu, dan dia tahu dia nak buat kerja apa. Ni lepas ni aku nak berlumba sebagai contohnya, ni lepas ni aku nak melompat daripada satu bangunan menuju bangunan yang lain. Makan tu untuk menghilangkan rasa ketakutan yang ada pada dirinya. Maka apakah dia dianggap sebagai berdosa dan dianggap sebagai membunuh diri? Jawapannya ya. Ini berdasarkan kepada kaedah yang disebut oleh para ulama, lil wasail hukmul maqasid. Bagi setiap wasilah perantara itu hukumnya sama dengan hukum maksud yang asal. Jadi maksud yang asal ni tadi dia nak melompat pada satu tempat yang jauh, niatnya tersebut cuma nak mengelakkan ketakutan, takut nanti kalau dia jatuh dan sebagainya. Maka contoh dalam hal tersebut tadi dia melakukan hal yang demikian. Dia buat memang disengaja nak melakukan perbuatan tersebut, cuma nak hilangkan akal tersebut, maka perbuatannya itu serupa dalam keadaan dia berfikir sebelum dia bertindak melakukan perbuatan tersebut. Maka kaedah yang disebut oleh para ulama tadi, lil wasail hukmul maqasid, bagi setiap wasilah perantara itu hukumnya sama dengan hukum maksud yang asal. Berarti tadi dia nak membunuh diri, perbuatan tersebut tetap akan berlaku dengan niat yang asal tersebut. Kiranya tak adalah rufi' al-kalam, tak adalah. Dia tidak termasuk dalam rufi' al-qalam. Diangkat pena itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Sebab perbuatan itu adalah sengaja daripada dirinya. Dia yang pilih untuk menghilangkan akalnya, ya, untuk membuat perkara-perkara yang tidak diingini itu, dan seolah-olah dia buat dalam keadaan sedar. Ya. Baik. Okey, itu jawapannya. Baik, sidang penonton, berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, kembali meneruskan perbincangan kita walaupun di hujung, tetapi tetap semangat untuk membuka soalan-soalan dari penonton-penonton. Setiap soalan kita akan cuba berikan jawapan yang sehabis baik. Dan tadi kita dah jawab pelbagai soalan dari penonton-penonton, dan kita nak lihat lagi keistimewaan soalan-soalan dari penonton-penonton semua. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook. Saya bawa anda kita melihat soalannya. Dari sahabat kita Nuri Abdullah, katanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum apabila mangsa yang berhajat nak bunuh diri tiba-tiba mendapat kecederaan sahaja? Apakah masih dikira berdosa besar? Okey, itu soalannya. Terima kasih kepada sahabat kita Nuri Abdullah atas soalan yang ditanyakan. Dia cadang nak bunuh diri Ustaz, tapi rupa-rupa salah tertoleh tempat yang bukan dapat mematikan Ustaz. Jadi kecederaan sajalah. Adakah dosanya itu dosa membunuh diri ataupun hanya sekadar mencederakan diri? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Nuri Abdullah atas soalan yang dikemukakan tersebut. Berkaitan tentang mereka yang ingin membunuh diri tetapi tidak sampai tahap terbunuh ketika melakukan usaha untuk membunuh diri ketika itu. Apakah dia dianggap akan amalan tersebut itu amalan untuk melakukan perbuatan berdosa? Pertama, jawapannya dia berdosa. Dia melakukan hal demikian kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Adapun setiap amalan itu berdasar kepada niat yang dilakukan, dan bagi seseorang itu Allah akan berikan berdasar kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in, adapun bagi setiap seseorang itu apa yang dia niatkan ketika itu. Jadi niatnya dia nak membunuh diri, niatnya nak melakukan kejahatan tersebut, dan dia lakukan perbuatan. Kalau hanya sekadar dia bercakap, dia berkata-kata ketika itu tapi tidak bertindak, itu masih lagi dimaafkan. Maknanya belum lagi tercatat. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, yang akan dicatat kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu, pertama hasil daripada kata-kata yang keluar. Kita mengumpat. Ni dalam hati kata saya nak mengumpat, tapi tak jadi nak bercakap nak mengumpat tersebut, masih lagi dimaafkan. Tapi bila sudah ada ketika itu dia berkata saya nak mengumpat, dia terus mengumpat ketika itu, dosa mula dicatat. Dan begitulah juga daripada perbuatan. Tadi perbuatan dia menoreh tangannya itu sudah pun dilakukan, maka perbuatan itu dianggap berdosa. Cuma tidaklah sampai kepada tahap kematian yang hendak diniatkan dan dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka ketika itu soalan tersebut, apakah dia berdosa? Jawapannya dia berdosa. Tetapi pada saat yang serupa, dia masih lagi ada ruang untuk bertaubat kepada Allah. Berbeza dengan orang yang membunuh diri dan kemudian mati, itu tidak ada lagi ruang untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, gunakan ruang di saat ketika dia telah melakukan, ada jalan penyelesaian dalam kehidupannya.
untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Allah nak bagi lagi ruang dalam kehidupannya kerana rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan mungkin dia stres, dia kata aduh tak jadi pula, dia kata nak bunuh diri. Sebab apa? Jangan difikir saja-saja tak jadi. Sebenarnya Allah menyelamatkan daripada satu benda yang sangat-sangat menakutkan, ini membunuh diri, dan Allah bagi peluang kepada hamba itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan seterusnya dari Zuhara juga di Facebook, katanya Assalamualaikum, jika kita berhadapan dengan individu yang kelihatan murung dan sedang mengalami tekanan perasaan serta menyatakan hasratnya untuk membunuh diri, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk membantu individu tersebut? Mohon nasihat dari Ustaz. Terima kasih Zuhara atas soalan yang ditanyakan. Dia kata nasihat kalau berdepan dengan orang yang kata aku nak bunuh diri, apa nak cakap kat dia, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Zahara atas soalan tersebut. Apa yang kita nak lakukan terhadap mereka yang didapati ada simptom-simptom untuk melakukan perbuatan bunuh diri tersebut? Yang pertama, jadilah manusia yang suka untuk mendengar. Sebab orang yang bunuh diri ni kadang-kadang dia tidak menceritakan apa masalah dia. Jangan terus kita menuduh ni perbuatan ni salah, haram, kamu tak takut kepada Allah SWT. Itu akan meningkatkan lagi stres dan juga depression yang ada pada dirinya ketika itu. Yang perlu untuk kita dengar, menjadi seorang pendengar, kita membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu dituntut dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantu atas perkara yang membawa kepada kebaikan dan takwa pada Allah. Jangan kita bantu-membantu dalam perkara yang membawa dosa dan juga permusuhan. Itu jelas sekali daripada dalil tersebut. Dan yang kedua, kita kena ingat Rasulullah menyebut dalam hadisnya, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan sentiasa membantu seseorang saudaranya itu, seseorang hamba Allah selagi mana hamba tersebut membantu akan saudaranya. Pertama, jadi manusia yang mendengar, dan yang kedua, berikanlah nasihat-nasihat yang terbaik kepadanya. Kadang-kadang dia tidak tahu tentang hukum tersebut kerana masalah stres tadi, ataupun mungkin dia leka dan terlupa tentang hukum tersebut. Kita peringatkan semula, mudah-mudahan dia menjadi manusia yang sedar. Dan kemudian yang ketiga, cubalah menjadi ataupun wujudkan satu suasana hidup berkelompok. Sebab orang yang nak bunuh diri ni dia suka bersendirian. Ya, betul. Jadi kalau boleh kita jadikan satu komuniti ataupun jadikanlah dalam grup. Setiap kali grup tersebut kita sebut apa khabar, sihat, boleh kami lawat dan sebagainya, untuk menceriakan hidupnya dan agar hidupnya tidak kosong. Sebab bila minda dan pemikiran manusia ini kosong, yang mengisinya adalah minda daripada syaitan. Syaitan yang akan menyebutkan, dalam hadis menceritakan, mula-mula syaitan akan sebut datang kepada seseorang hamba, dia kata man khalaqa kadza wa kadza. Siapa yang cipta ini? Siapa yang cipta ini? Nanti sampai kepada satu tahap syaitan akan berkata man khalaqallah. Siapa yang mencipta Allah Subhanahu Wa Taala? Waktu itu manusia akan berfikir, siapa yang cipta, dan akhirnya akan berlakulah penyelewengan dan keluar daripada ajaran Islam dan sebagainya. Justru itu Rasulullah kata, kalau begitu keadaannya kita berfikir, maka hendaklah minta ampun, minta berlindung, sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan hentikan akan pemikiran tersebut. Begitulah dalam hal tadi, kita berikan ruang supaya jangan sampai dia berfikir dengan sesuatu perkara-perkara yang pelik-pelik, dengan kita sentiasa berhubung dengannya. Dan yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan, iaitulah dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi doa dalam keadaan dia tidak mendengar, itu lebih mustajab. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang saudara muslim terhadap saudaranya itu dalam keadaan saudaranya tidak mendengar, maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu dapat menjadikan mereka yang ingin melakukan perbuatan membunuh diri itu tidak melakukannya, bahkan Allah menjadikan dia seorang yang insaf dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Daripada awal tadi sehingga ke penghujung ni saya dengar kita punya kupasan dan perkongsian, saya rasa memang patut dan juga wajar dan juga harus diketengahkan perbincangan seperti ini supaya dapat memberikan kesedaran kepada penonton-penonton semua, membetulkan persepsi mereka di dalam tanggapan apa sahaja masalah itu ada jalan penyelesaian, dan jangan memilih sebagai membunuh diri itu sebagai satu jalan. Dan mungkin Ustaz di penghujung ni, Ustaz boleh kongsikan kepada penonton-penonton, kita nak memperbetulkan persepsi penonton ataupun persepsi mereka di luar sana yang menganggap bunuh diri itu adalah jalan penyelesaian terakhir dalam apa saja masalah. Jadi jangan anggap sebagai jalan. Jadi saya silakan serahkan kepada Ustaz untuk membetulkan persepsi itu. Silakan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beruntung Allah menjadikan kita masih lagi hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan beruntung Allah memberikan ujian kepada kita, sebab setiap ujian yang Allah berikan ada balasan yang tidak mampu untuk kita gambarkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala ganjaran yang tidak mampu untuk dihitung dan dinilai terhadap orang yang hidupnya sentiasa berada dalam keadaan bersabar. Peluang kita masih lagi ada semasa hidup, tetapi apabila kita meninggal, sudah tidak ada lagi ruang untuk kita memperbaiki kesalahan dan kesilapan-kesilapan serta kekurangan amalan yang kita lakukan sewaktu hidupnya kita. Dan ingat, dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak dialog-dialog sedih dan juga dialog-dialog penyesalan yang ditunjukkan oleh mereka yang telah pun meninggal dunia. Di antaranya Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut di dalam ayat tersebut, tolong, yang pertama bagi orang yang kafir, mereka minta untuk menjadi tanah, ya laitani kuntu turaba, dan di antaranya ayat yang lain mereka minta tolong kembalikan semula aku ke dunia, na'mal salihah, kami akan melakukan amal-amal yang salih. Dia minta aku akan bersedekah dengan sedekah yang banyak, dan pada saat yang serupa aku akan menjadi manusia yang salih. Itu berlakunya bila semasa mereka telah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi ruang kita ada dalam hidup ini, gunakan ruang kita untuk meningkatkan lagi amal ibadah kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Insya-Allah Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan untuk keluar daripada segala bentuk masalah dalam hidupnya itu, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak dijangka dalam kehidupan. Subhanallah. Yang penting jadilah kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan ada jalan keluar dan penyelesaian dalam kehidupan kita yang sementara sifatnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam. Dan bila sebut tadi tentang bagaimana Ustaz kongsikan kepada kita membetulkan persepsi masyarakat kita pada hari ini yang mana menganggap membunuh diri itu adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Sebenarnya tidak. Bukannya jangan anggap itu jalan terakhir, jangan anggap itu sebagai jalan langsung apa-apa masalah dalam kehidupan kita. Bukan, patut dielak jauh dan jangan terfikir langsung untuk membunuh diri. Dan ini mungkin soalan terakhir untuk perbincangan kita pada hari ini, dan kita ambil di Facebook dari sahabat kita. Ringkas, mudah soalannya, tetapi kita nak dengarkan jawapan dari Ustaz. Katanya dari Dalyanun Bis. Wow, okey, menarik namanya. Soalannya, merokok penyebab barah itu membunuh, tetapi dengan sengaja berokok juga, adakah perbuatan itu dianggap membunuh diri? Wow, okey, seumpama pantun soalannya. Jadi saya rasa Ustaz pun kena jawab dengan pantun, Ustaz. Allahu Akbar. Silakan Ustaz untuk sedikit kupasan. Berkaitan dengan pantun ni, minta maaf saya tak pandai nak berpantun pada pagi ini, tapi secara ringkasnya, apakah perbuatan merokok itu? Pertama, perbuatan merokok dia memudaratkan diri kita. Ambil daripada dalil Al-Quranul Karim tadi, Allah menyebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu lontarkan diri kamu itu kepada kebinasaan. Semua pakar-pakar doktor telah pun menyatakan tentang kemudaratan perbuatan merokok tersebut. Apakah dia dianggap dan diiktibarkan sebagai membunuh diri? Dia tidaklah dianggap sebagai satu membunuh diri, tapi dia telah merosakkan segala kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada anggota badan tersebut, sehingga nantinya menyebabkan timbulnya penyakit dan sebagainya. Secara tidak langsung dia telah merosakkan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya. Wallahu a'lam. Dan di hujung ini mungkin Ustaz ada pesanan terakhir ataupun kesimpulan yang nak dibuat, rangkuman dari perbincangan kita pada hari ini, supaya kita dapat jadikan nota penting untuk perbincangan kita, dan setelah itu ditutup dengan doa ringkas sebentar lagi. Silakan Ustaz untuk kesimpulan ringkas dan para doa. penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah merupakan satu dunia yang sementara dalam kehidupan kita, dan hakikat dalam kehidupan ini Allah nak minta sejauh mana kita mampu untuk melaksanakan ibadah dalam kehidupan ini, dan sejauh mana kita mampu untuk menghadapi dan mendepani ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, Allah menjadikan kebaikan dan keburukan itu sebagai fitnah dan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kepada kamu itu dengan kebaikan, dengan kesusahan, kepayahan itu sebagai ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjaya, maka mereka adalah merupakan orang yang dianggap sebagai cemerlang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, hidup kita di dunia adalah untuk beribadah pada Allah. Justru daripada itu banyakkan kita amal-amal yang salih. Baca Al-Quran, insya-Allah Al-Quran amalan salih
ibadah solat yang kita jaga itu akan dapat mempertahankan akidah kita dan akan dapat menjauhkan pemikiran kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, duduklah bersama dengan orang-orang yang soleh. Environment ataupun bi'ah ataupun suasana ini sebenarnya membantu kehidupan kita akan menjadi insan-insan yang sentiasa dekat dengan Allah, dan hilangnya pemikiran untuk kita melakukan pembunuhan ataupun bunuh diri tersebut disebabkan ada teman-teman yang soleh dalam hidup kita. InsyaAllah Allah akan menjadikan hidup kita ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai akhirnya, mari sama-sama kita memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanya Ustaz yang menyaksikan kita pada hari ini, dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dengan panel Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik perbincangan fiqh syariat umat. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.